Baik, sesi persekolahan yang dijangka kembali dibuka pada September depan menimbulkan perasaan resah di kalangan ibu bapa berikutan kes yang masih lagi tinggi ketika ini. Namun, ada keperluan mendesak untuk menerus proses pembelajaran dan pengajaran. Untuk membincangkan lebih lanjut apakah garis panduan yang bersesuaian yang perlu dilakukan sebelum sekolah dibuka, kita bersama pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM, Profesor Madya Dr. Rafidah Hani Mokhtar. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari, Gigi. Ya, Prof, adakah Prof bersetuju dengan keputusan ini? Adakah wajar ia dilakukan? Adakah wajar sekolah itu dibuka pada September ini? Dan apa agaknya garis panduan yang perlu diguna pakai atau yang diguna pakai sebelum ini ketika sekolah mengalami sesi buka dan tutup telah mengakibatkan ada jangkitan COVID-19 dan apa yang mungkin kita boleh perbaiki di kemudian di masa hadapan? Okey, terima kasih ya, Gigi. Saya rasa ini satu isu yang sangat hangat diperkatakan. Saya melihat kepada satu keadaan di mana 1 September hanyalah kurang dalam 2 minggu daripada sekarang ya. Dan sebenarnya kita melihat bahawa banyak lagi persediaan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dalam memastikan keadaan adalah selamat untuk para pelajar ke sekolah. Pertamanya, saya merasakan bahawa sesi persekolahan ini perlu ditangguh kepada satu tarikh yang lebih selesa kerana kita tidak pasti kadar sebenar mereka yang telah mendapat imunisasi lengkap 2 dos. Dan kita juga tahu bahawa imunisasi lengkap 2 dos hanya dapat menjamin keberkesanan 2 minggu selepas daripada lengkap imunisasi. Jadi proses dalam seminggu 2 ini saya ingat masih lagi proses di mana guru, pelajar dan kita jangan lupa ya staf kaki tangan bukan pengajar seperti mereka yang berkhidmat di pejabat, kantin dan ramai lagi yang perlu kita pastikan bahawa mereka telah lengkap 2 dos dan sebaik-baiknya telah pun uh, cover ataupun telah 2 minggu tempoh daripada lengkap imunisasi tersebut ya. Begitu juga pihak sekolah perlu memastikan dan menyediakan satu tata cara yang lengkap bagaimana memastikan bahawa sekolah bersedia pada contohnya ya jika ada guru-guru yang positif ataupun murid yang positif, kaedah kuarantin, kaedah kontak rapat, kita tracing pengesanan kontak rapat ini dan banyak lagi perkara lah ya. Saya ingat satu perkara yang saya nak majukan juga adalah data terbaru yang Kementerian Kesihatan nyatakan semalam ya, iaitu kita ada kes ibu mengandung yang semakin menaik sekarang. Ada 70 kes ya sehingga bulan 8 tahun ini sahaja, purata 2 kes ibu mengandung yang menjadi mangsa COVID-19. Jadi ini juga adalah satu kebimbangan kerana kita tahu dalam komuniti guru-guru, komuniti tenaga pengajar sekolah juga ada di kalangan mereka yang mengandung. Dan juga kalau berlaku transmisi virus kepada kanak-kanak ataupun para pelajar sekolah yang kemudiannya mungkin balik ke rumah dan ada ibu bapa juga dalam kategori yang belum lengkap diimunisasi ataupun ada ibu-ibu mereka yang mengandung, ini satu keadaan yang kita kena pastikan dulu. Sebab itu saya lebih suka untuk kita ikut plan asal di mana kita cuba untuk mencapai imunisasi kelompok ataupun herd immunity 80% semua dewasa telah diimunisasi dan kita anggarkan bulan Oktober nanti ya. Jadi 1 September pada saya terlalu awal untuk kita berasa selamat untuk memulakan sesi persekolahan. Ya, Prof. Sebenarnya apa yang perlu kita utamakan ketika ini sebelum sekolah dibuka? Kerana kalau kita lihat tiada lagi perincian ataupun mungkin bentangan berkenaan dengan pembukaan sekolah ini, yang pastinya ketika ini ramai ibu bapa dan juga guru-guru pun meluahkan rasa bimbangnya. Dan sebenarnya apa yang perlu kita utamakan sebelum sekolah ini dibuka, Prof?
Ya, saya rasa daripada sudut pengajaran seperti mana yang apa tu dinyatakan oleh Persatuan Guru-Guru ya, seperti iGuru dan juga NUTP, kerajaan sebenarnya boleh menggunakan waktu ini untuk memperkasakan PDPR. Walaupun PDPR ini memang kita akui sebagai seorang ibu pun saya merasakan kanak-kanak ni dah jenuh ya duduk depan komputer, tetapi boleh apa nama tu dikaji kaedah baru untuk menjarakkan PDPR dan memberi komponen pengajaran yang penting kepada anak-anak sepanjang tempoh mereka tidak dapat bersemuka di sekolah. Daripada sudut kesihatan, ini juga adalah satu tempoh masa untuk diadakan dengan lebih intensif galakkan untuk mengambil vaksinasi bagi 4 juta lagi sebenarnya rakyat Malaysia yang belum mendaftar ataupun belum bersedia untuk divaksinasi. Dan juga mengadakan persediaan kepada guru-guru dan juga kaki tangan sekolah tentang kepentingan vaksinasi ini. Itu yang saya rasa yang perlu dilakukan sebagai persediaan. Ya, Prof, adakah kita patut adakan swab test berkala kepada para guru sekiranya dibuka nanti, dan bagaimana pula pandangan Prof sekiranya guru-guru ni ataupun ada murid-murid yang perlu dikuarantinkan, bagaimana kita boleh plan perkara itu ataupun merancang perkara itu secara dengan lebih awal? Ya, yang itulah sebenarnya SOP terperinci yang perlu diadakan antara Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan ya. Sebagaimana kita memberi garis panduan kepada industri ke arah pembukaan besok, bagaimana mereka mesti melakukan apa nama tu ujian swab test berkala RTK dan sebagainya. Begitu juga sektor pendidikan. Kena ada satu yang sangat terperinci berapa kerap ujian apa nama tu pengesanan swab test ini dilakukan, dan juga kalau positif kita nak buat macam mana, dan bagaimana kelas tersebut jika ada di kalangan guru ataupun anak murid yang positif, dan bagaimana dia punya kalau household anak murid tersebut ada kontak yang positif. So benda ni masih lagi belum nampak, sebab itulah kita merasakan bahawa tidak wajar untuk buka terlalu awal ni. Baik, Profesor Maidia Dr. Rafidah Hani Mokhtar, terima kasih untuk ulasan dan cadangan berkenaan. Itu tadi pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM dalam memberi penjelasan ataupun ulasan mengenai pembukaan sekolah pada September ini.